Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, kuatkan suara sikit. Yang saya hormati Tuan Pengetua SMK Seksyen 9, Cikgu Tuan Haji Abdul Hakim bin Samuri. Yang saya muliakan penolong kanan Datin Azlinda binti Ahmad, penolong kanan HIM Tuan Syarifah Nur Reha Tuan Jaafar, mana orang ya? Puan penolong kanan, penolong Koko, iaitu Puan Nurani Hussein. Terima kasih. Penolong kanan sesi petang Datin Siti Rohaya binti Sarman. Terima kasih. Penolong kanan PPKI Puan Zahra Abdullah. Mana orangnya? Oh, di belakang sana. Guru-guru kanan mata pelajaran, para guru, para pendidik sekalian, ustazah yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita ditemukan. Dan saya juga tidak menyangka pada hari ini bertemu dengan para pendidik. Dan saya kira tidak terlambat kalau nak saya ucapkan ya, selamat Hari Guru, ya, Hari Pendidik. Dan bila saya ucapkan selamat Hari Guru, saya teringat guru saya semasa di Mesir dulu. Ya, tak lama, baru ni saya pergi 2 tahun lepas. Guru saya berpesan, ya, iaitu namanya Syekh Huda Al-Yaqubi. Dan kalau boleh catat apa yang saya nak kongsikan. Dia kata apa? Biarlah ilmu secubit, asalkan adab sebukit. Ya, sekali lagi, biarkan ilmu secubit, asalkan adab sebukit. Jangan ilmu sebukit, adabnya secubit. Tuan-tuan yang saya kasihi, itulah antara kata-kata keramat yang saya pegang. Ya, mudah-mudahan akan menambah ketakwaan kita bersama dan mudah-mudahan kita menjadi para pendidik yang hebat. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, bila sebut pendidik, saya teringat lagi bahawa pendidik agung adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut pendidik, dialah maha guru. Bila sebut maha guru, dialah pemimpin. Bila sebut pemimpin, satu je ta'arif pemimpin, iaitu kuasa, influence. Betul? Di mana seorang yang mampu mempengaruhi, maka dialah pemimpin. Saya teringat seorang penulis barat, ya, seorang bapa gereja Kristian, iaitu Michael H. Hart, dalam bukunya 100 manusia paling berpengaruh di sepanjang abad peradaban manusia. Apa dia tulis itu? Dia menyenaraikan 100 orang manusia. Hanya 2 orang saja orang Islam dalam buku dia. Yang ke-52 Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi yang menakjubkan, nomor 1, yang pertama, dia letak siapa? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dicatatkan dalam bukunya itu sedikit. Aku tidak boleh membuang nama besar ini. Andainya aku cuba buang, sejarah akan mentertawakan aku. Maknanya mereka juga mengakui bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pendiri agung. Baik, puan-puan, cikgu-cikgu, boleh ke dengar suara saya di belakang? Saya gunakan mic yang saya bawa sini, boleh ke? Boleh ya? Baik, kalau tak kuatkan lagi. Saya. Baik, para pendidik yang saya kasihi, saya diberi masa untuk bercakap sehingga jam 12.30 tengah hari ini.
Dan insya-Allah saya cuba tidak memboringkan tuan-tuan. Ya, dan doakan saya supaya Allah berikan kekuatan kepada saya untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan. Ya, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, sedikitlah pengalaman saya. Saya sebagai seorang motivator di syarikat Fitrah Perkasa Sdn Bhd yang memang menjalankan sesi motivasi ya ke seluruh negara Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura dan Indonesia. Ya. Minggu lepas saya baru selesai mengendalikan training 3 hari 2 malam untuk satu fakulti. Pensyarah-pensyarah satu fakulti seni bina UiTM Shah Alam. Di sana ada 40 orang profesor, 60 orang doktor dan 60 orang pensyarah-pensyarah biasa. Ya. Dan sebelum itu saya kendalikan training untuk eksekutif dan juga third layer untuk Johor Corporation. Ya, alhamdulillah pada hari ini saya jumpa para pendidik. Ya, baik. Dan dengan izin Tuhan juga saya telah diizinkan Allah berjalan ke 33 buah negara di dunia. Ya, untuk sesi perkongsian ilmu dan juga alhamdulillah setahun insya-Allah barang 2-3 kali saya akan ke Tanah Suci kerana memimpin jemaah, ya. Dan juga saya setiap tahun insya-Allah bertugas sebagai motivator untuk memimpin jemaah haji package TSTS. Yang package itu harganya antara 30,000 sehingga 158,000 seorang. Ya, yang itu nak dimotivasi lagi. Sebab kadang-kadang setengah manusia dia kata apa, I pay you Ustaz, I pay you. Dia ingat dia boleh beli ujian Allah dengan RM yang ada pada dia. Maka orang macam inilah yang perlu sebenarnya dimotivasi lagi lah, ya. Baik, perempuan yang saya hormati, ya, dunia pengurusan yang mengamalkan konsep 3Ps. Ya, 3Ps, ya. Ya, di sini ada apa? Purpose. Di sini people dan sini adalah proses. Antara 3P ini, tuan-tuan cikgu-cikgu yang saya hormati, mana elemen yang paling penting? Purpose ke, people ke, proses? Saya rasa kalau purpose sebuah organisasi lah, kalau tak jelas, panggil aja konsultan yang hebat-hebat, bayar setengah juta, 1 juta, dia boleh siapkan ya satu proposal yang hebat, vision, mission yang apa nak capai dan sebagainya. Ya, itu mudah sebenarnya. Proses, kalau dulu manual, sekarang dengan adanya teknologi moden, semua menggunakan ya sistem yang canggih. Ya, tetapi manusia ini andainya tidak canggih, maka segala kemajuan teknologi yang ada sekarang ini akan menambah musnah lagi muka bumi Tuhan ini. Betul tak? Dengan IT yang ada, porno yang ditontonnya. Dengan IT yang ada, menambah lagi fitnah pada orang lain dan sebagainya. Karena itulah tuan-tuan perempuan yang saya hormati, antara 3P ini, manusia inilah device, ya, device apa? Proses, ya, derive proses untuk menuju kepada purpose, untuk achieve kepada purpose. Jadi derive proses. Karena itulah tuan-tuan yang saya hormati, manusia ini mesti diangkat. Tuan-tuan yang saya kasihi, boleh sebut manusia inilah benda yang paling penting. Maka tuan-tuan, tidak adalah orang yang telah memberikan jalan yang terbaik untuk mendidik manusia. Itulah dia, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang paling hebat. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, memang ya, kita nak kalau boleh menjadi manusia yang baik. Betul tak?
Kita nak jadi cikgu yang baik, kita nak murid yang baik, kita nak jadi isteri yang baik, kita nak suami yang baik. Ya, kita nak jiran yang baik lagi. Kita nak sahabat yang baik, nak anak-anak yang baik, semua baik. Tapi bila kita tanya baik itu apa dia sebenarnya? Apa makna baik? Ini yang mungkin kita nak jelaskanlah ya. Baik di sini tuan-tuan perempuan yang saya kasihi, boleh saya bagi kepada berdua. Pertama, baik dari segi kelakuan. Dan yang kedua, baik dari segi pekerjaan. Nah ya, sebab ada kadang-kadang setengah orang baik sangat kita nampak. Sehingga kadang-kadang setengah orang tersalah melihat makna baik. Dia duduk dalam masjid, dia baca Quran, sembahyang, puasa, itulah kerjanya. Duduk dalam masjid, baca Quran, sembahyang, puasa, ya, lagunan nangis-nangis, itulah. Kemudian ada orang kata dia baik. Betul ke dia baik? Tuan-tuan yang saya kasihi, jadi saya nak memberikan makna baik di situ iaitu seorang yang baik di sudut kelakuan dan baik sudut pekerjaan, ya. Dan bila sebut kelakuan maknanya apa? Dirinya baik, dan bila sebut pekerjaan dia memberikan kebaikan kepada orang lain. Rupanya hidup kita tak boleh saja kita jadi baik, mesti kita memberikan kebaikan pada orang lain. Ya. Dan inilah yang dikatakan tugas sebagai seorang hamba. Dan inilah dia tugas sebagai seorang khalifah. Inilah dia yang dikatakan orang saleh, dan inilah yang dikatakan orang musleh. Orang saleh ni apa? Orang baik. Musleh ni yang menambah kebaikan pada orang lain. Ya? Tuan-tuan yang saya hormati, ataupun ini yang saya katakan sebagai orang mukmin, dan inilah yang dikatakan orang yang profesional. Biasa dengar tak istilah mukmin profesional? Biasa dengar? Itulah ya, istilah yang cuba kami letupkan di tengah masyarakat, iaitu satu proses untuk rebranding semula umat Islam. Ya, ataupun istilah yang baik yang lain, ini orang yang baik kelakuan, ini orang yang cerdik dari sudut dia pekerjaan dia. Kenapa tuan-tuan perempuan yang saya kasihi, kalau tuan-tuan lihat ya, nampak ke belakang? Sebelakang kan lagi. Kenapa saya kata apa? Ini proses rebranding semula umat Islam. Sebab apa? Ada orang begini. Cuba tengok ya, situasi pertama. Dia baik saja, tetapi dia tak cerdik. Dia mukmin saja tapi tak profesional. Dia soleh saja tapi dia tak musleh. Dia main peranan sebagai hamba tapi tak main khalifah. Saya nak tanya, ada tak jumpa orang baik tapi tak cerdik ni? Ada tak? Ada tak? Di mana kita boleh jumpa? Di mana-mana lah. Dan ampun maaf kalau saya katakan orang macam ni mudah kita jumpa di masjid dan di surau. Kenapa saya kata mudah kita jumpa orang macam ni di masjid surau? Masya Allah, berulang rumah masjid, rumah taklim, rumah yasin, rumah qiyamul lail. Tapi kadang-kadang kita bila masuk masjid tempat dia sembahyang sedih kita lihat. Yang dengan kapetnya berabuk, dengan sejadahnya bawa masam, bak lampu 2-3 bulan tak ada, tangan orang baik pun yang sudi nak pasang, nak tukar ganti. Tidak? Masuk ke tandas dia pun Allah sedih kita. Kalau 3 tahun lepas kita singgah masjid di surau itu, nak buang air masalah. Kenapa masalah? Masuk je tandas, tengok dia punya selak tak ada, lock dia tak ada. Jenuh lah kita berak je, tangan begini kat pintu. Baru-baru ni singgah minggu lepas, ya masalah yang sama 3 tahun dulu, berak macam tu juga. Kenapa? Orang baik ramai,
Tetapi orang yang cerdik, yang profesional, nak menguruskan rumah